Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya mewakili daripada kumpulan VKMB 1011 Pembangunan Masyarakat. Tugasan kumpulan 1. Kami memilih tajuk Tahap Pendidikan dalam Masyarakat Luar Bandar. Program Kami Prihatin 2020. Keahlian kami terdiri daripada saya, Muhammad Afiq bin Adnan, nombor metrik 276807, Azmi bin Muhammad, nombor metrik 276759, Maziah binti Abdul Manas, nombor metrik 276524, dan yang terakhir Muhammad Fairuz bin Ibrahim, nombor metrik 276808. Untuk permulaan, saya akan memperkenalkan tujuan program Kami Prihatin 2020. Program ini bertujuan untuk menyokong Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 yang telah disediakan oleh kerajaan bagi membantu pelajar di luar bandar untuk menghadapi cabaran abad ke-21 dengan mengukuhkan asas-asas fundamental dalam pendidikan acuan Malaysia, tetapi pada masa yang sama dapat memberikan respon terhadap global terutamanya dalam bidang ilmu khususnya sains dan teknologi. Kedua, selain itu, pihak sekolah dan ibu bapa juga akan turut merasai perubahan suasana yang lebih kondusif bagi pelajar untuk mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran PDP mereka. Ketiga, program ini juga berupaya untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran berkomunikasi, meningkatkan kebolehan menggunakan teknologi komunikasi maklumat ICT dengan baik, berupaya berfikir secara kritis dan kreatif, mampu bertindak secara rasional. Antara latar belakang adalah berdasarkan kajian tahap pendidikan dalam masyarakat luar bandar didapati terdapat masalah dan cabaran dalam pendidikan terhadap masyarakat luar bandar. Sekiranya masalah dan cabaran ini dapat diatasi dengan sebaiknya, hasrat kerajaan untuk merapatkan jurang pendidikan dan sekolah bandar dan sekolah di luar bandar akan tercapai. Oleh itu, wujudnya perkaitan antara isu pendidikan dengan kemunduran pelajar di luar bandar yang boleh memberi impak yang negatif terhadap pembangunan negara. Statistik juga menunjukkan terdapat ketidakseimbangan pencapaian akademik antara pelajar bandar dan pelajar luar bandar. Selain itu, sekolah luar bandar juga sering dikaitkan dengan kemunduran pendidikan dan teknologi. Fasiliti yang kurang sempurna berbanding dengan sekolah di bandar sehingga mengakibatkan wujudnya jurang pendidikan bandar dan luar bandar. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna pelajar di sekolah luar bandar lemah daripada segi akademik. Ini terbukti apabila Kementerian Pendidikan Malaysia memilih sekolah luar bandar sebagai sekolah bestari telah melonjakkan pencapaian akademik di kalangan pelajar luar bandar dengan peratusan kelulusan 100%. Misi untuk projek ini mewujudkan persekitaran yang bersih, cantik dan menarik di samping memastikan proses pengajaran dan pembelajaran PDP di sekolah dikendalikan secara maya melalui sistem e-pembelajaran dapat diteruskan. Terutamanya walaupun kini Malaysia berhadapan dengan pandemik COVID-19 dengan mendapat kemudahan makmal komputer, kelengkapan web TV dan sistem komunikasi sehingga dapat mengurangkan masalah keciciran di kalangan pelajar luar bandar yang akan memberi kesan terhadap masa depan mereka. Objektif projek ini antaranya adalah seperti berikut: memelihara, menceriakan dan membersihkan kawasan sekolah untuk perkembangan komuniti, membantu dan memberi peluang kepada pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan meneruskan pembelajaran dengan baik, menggalakkan penlibatan badan korporat, institusi awam dan swasta, orang persorangan dan masyarakat setempat bergiat dalam aktiviti amal dan kebajikan. Sebagai galakan untuk mempertingkatkan prestasi akademik pelajar, memupuk semangat sukarelawan di kalangan mahasiswa, memberi pendedahan kepada mahasiswa akan kepentingan hidup bermasyarakat supaya memanfaatkan kehidupan seperti mana yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Menarik minat mahasiswa untuk lebih berminat mengikuti program jaringan masyarakat anjuran UUM. Dan yang terakhirnya, memberi sokongan moral kepada ibu bapa, keluarga dan membantu memperkasakan tahap pendidikan pelajar. Dalam mencapai sesuatu kejayaan dalam setiap program, kita mesti mempunyai matlamat. Antaranya ialah yang pertama, mewujudkan suasana landscape sekolah yang ceria dan kondusif. Yang kedua, melahirkan komuniti yang kreatif dan inovatif serta meningkatkan kualiti kehidupan dan minda. Yang ketiga, mewujudkan satu ikatan silaturahim yang erat. Yang keempat, menambah bilangan peralatan ICT di sekolah terbabit. Yang kelima, mempraktikkan aspek kepimpinan secara berpasukan sehingga dapat
membentuk sasiah pelajar melalui nilai-nilai murni. Yang keenam, mempraktikkan kemahiran berfikir di kalangan pelajar. Yang ketujuh, membantu pelajar-pelajar dari keluarga miskin untuk meneruskan persekolahan dan meringankan beban tanggungan keluarga serta membantu pelajar dari sudut pembinaan sasiah, rohani dan intelektual. Yang kelapan, memberi bimbingan kepada sekolah untuk merancang aktiviti yang berterusan. Hasil pembelajaran yang pertama, berjaya mewujudkan satu ikatan yang erat antara pihak sekolah dengan komuniti iaitu masyarakat setempat. Yang kedua, meningkatkan kehadiran pelajar yang akhirnya meningkatkan peratusan pelajar berjaya menamatkan persekolahan. Yang ketiga, meningkatkan potensi sekolah berikutan kepimpinan sekolah yang mendorong pelibatan komuniti sehingga mampu membawa perubahan kepada pembangunan sekolah luar bandar. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan guru dan pelajar mengenai teknologi maklumat. Yang kelima, melahirkan semangat keupayaan terhadap sekolah hasil daripada perhubungan baik dengan komuniti. Yang keenam, mengetengahkan sekolah dalam pertandingan STEM di peringkat zon antara negeri dan negeri. Skop bidang tumpuan projek ini adalah yang pertama, mengadakan aktiviti mengindahkan kawasan sekolah. Yang kedua, menaik taraf keperluan ICT di sekolah. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada pelajar dan ibu bapa bagi tahun 5 dan 6. Yang keempat, mengadakan aktiviti-aktiviti yang menarik seperti pertandingan inspirasi laman dan pertandingan kreativiti menggunakan barangan kita semula. Yang kelima, menyampaikan sumbangan kepada pelajar yang kurang berkemampuan. Punca maklumat. Hasil perbincangan bersama guru-guru, penduduk kampung, ibu bapa dan pihak penganjur dengan mengadakan beberapa siri perbincangan telah memilih ruang yang sesuai bagi membangunkan persekitaran baru dan meletakkan peralatan ICT tambahan hasil daripada penganjur dan sumbangan. Selain itu juga, dapatan daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia mengenai infrastruktur. Jurang pendidikan, pendapatan dan juga pembangunan di kawasan luar bandar sedikit sebanyak memberi impak terhadap isu pendidikan dengan kemunduran pelajar di luar bandar. Ini kerana kebanyakan penduduk di luar bandar terlibat dalam pertanian bercorak sara diri atau bekerja sendiri kerana kurangnya peluang pekerjaan di kawasan tersebut akibat pembangunan yang tidak mampan. Yang kedua, masalah infrastruktur pendidikan. Jaringan infrastruktur teknologi maklumat yang lengkap masih di peringkat rendah di sekolah kawasan luar bandar di mana kurangnya liputan internet sehingga mengakibatkan guru terpaksa mengajar menggunakan kaedah yang lama kerana kekurangan alat bantu mengajar yang baik bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Tiada motivasi yang belajar adalah yang ketiga di mana semasa Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB telah menyebabkan pelajar tidak dapat mengikuti kelas berbayar kerana ketiadaan alat peranti dan kemudahan jalur lebar. Keadaan ini memberi tekanan kepada pelajar sehingga motivasi pelajar untuk belajar semakin berkurang. Selain daripada itu, faktor yang menyumbang kepada tiada motivasi belajar juga adalah faktor sikap dan latar belakang pelajar itu sendiri. Situasi yang keempat adalah kurang perhatian terhadap pendidikan. Kebanyakan ibu bapa di luar bandar kurang memberi perhatian terhadap pelajaran anak-anak. Ini kerana faktor latar belakang keluarga yang kurang berpendidikan. Malah ada juga anak-anak yang perlu membantu ibu bapa mereka yang susah dengan melakukan kerja-kerja kampung sehingga kebajikan pelajar tersebut tercejas. Yang kelima adalah kesukaran merubah persepsi. Pelajar-pelajar sekolah di luar bandar ini sukar untuk diubah persepsi mereka terhadap pelajaran selepas peperiksaan. Ini kerana pihak sekolah mengalami kesukaran untuk menyediakan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian dengan tahap kebolehan dan percayaan mereka kerana kebanyakan mereka tidak berminat untuk datang ke sekolah. Justru penguasaan ilmu pengetahuan dan tahap pemikiran mereka masih berada di takut lama tanpa sebarang pembaharuan. Yang keenam adalah kesukaran saluran teknologi.
Pihak sekolah menghadapi masalah dalam penyaluran teknologi kepada pelajar kerana ada ibu bapa beranggapan bahawa teknologi hanya sesuai untuk pelajar-pelajar di sekolah bandar yang rata-rata ibu bapa berpendapatan tinggi dan terdiri daripada golongan atasan. Ini membantukan lagi usaha pihak sekolah untuk melibatkan sama ibu bapa ke arah pendidikan cemerlang anak-anak mereka. Yang seterusnya adalah keperluan untuk perubahan. Beberapa kaedah telah dikenal pasti bagi menyelesaikan permasalahan ini seperti berikut. Yang pertama, bagi mengatasi jurang kemiskinan, rancangan makanan tambahan perlu diperluaskan kepada pelajar luar bandar agar dapat mengurangkan beban ibu bapa mereka sehingga pelajar boleh menumpukan perhatian mereka terhadap pelajaran mereka. Seterusnya, program motivasi secara bersiri juga perlu diadakan bagi menaikkan semangat pelajar selain memberi persekaran pembelajaran yang lebih kondusif kepada pelajar. Yang ketiga adalah menambah bilangan komputer dan web TV untuk kegunaan pelajar dan guru bagi membantu dalam meneruskan pengajian walaupun dalam keadaan tempoh PKPD ataupun PKPB ataupun sekiranya berlaku situasi yang di luar jangkaan. Yang keempat, jalinan kerjasama dengan agensi luar turut dapat membantu pihak sekolah secara berterusan dalam menambah baik prestasi sekolah dari masa ke masa. Bantuan bersasar juga amat penting kepada ibu bapa mereka supaya mereka dapat mengurangkan bebanan yang ditanggung oleh keluarga mereka sendiri. Tema program kami pada kali ini adalah Kami Prihatin 2020. Dianjurkan dengan kerjasama Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia daripada Universiti Utara Malaysia, Telekom Malaysia, AION Malaysia, Gagasan Niaga Sdn Bhd, Yayasan Ikhtiar Malaysia, Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah, Klinik Kesihatan Tebong Melaka dan juga Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Program ini akan diadakan pada 18 hingga 20 Disember 2020 iaitu pada hari Jumaat hingga Ahad daripada pukul 8 pagi hingga 6.30 petang di Sekolah Kebangsaan Tebong Melaka. Kenderaan disediakan oleh pihak UiHM hingga ke lokasi. Peserta merupakan sukarelawan daripada agensi-agensi yang terlibat iaitu sebanyak 2 orang daripada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, daripada Universiti Utara Malaysia, 35 orang pelajar dan juga 5 orang pensyarah. AION Malaysia, seorang staf akan dihantar. Telekom Malaysia 3 orang, Gagasan Niaga Sdn Bhd 5 orang, Majlis Guru Kaunseling 2 orang, Yayasan Ikhtiar 2 orang, UTM 5 orang, Klinik Kesihatan Tebong Melaka seramai 2 orang. Peserta merupakan pelajar sukarelawan adalah tutor berpengalaman di kalangan mahasiswa universiti yang akan membantu pelajar melalui latih tubir subjek-subjek pilihan iaitu STEM. Pengajar sukarelawan adalah di kalangan pensyarah dan pendidik pengalaman di universiti. Sumber kewangan adalah seperti jadual berikut. Yang pertama adalah daripada tabung pembangunan pelajar sebanyak 60,000 yang disalurkan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Seterusnya daripada tabung aktiviti pelajar daripada UM sebanyak RM3,000, manakala sponsor utama kami adalah AION Malaysia, Telekom Malaysia dan juga pihak Gagasan Niaga yang mana mereka telah bermurah hati untuk memberikan sebanyak 150 buah komputer rubber dengan wang tunai dan juga hamper, telefon bimbit untuk dihadiahkan kepada peserta-peserta ataupun pelajar-pelajar yang terlibat dalam program Kami Prihatin 2020 ini. Persatuan Ibu Bapa Pelajar juga menghulurkan sebanyak RM100 sebagai nilai tambah kepada program ini. Yayasan Ikhtiar Malaysia menyediakan kit persekolahan setiap seorang bagi setiap pelajar sebanyak RM50,000. Manakala sumbangan orang awam adalah sebanyak RM30,000. Ibu bapa dan masyarakat setempat akan membawa bahan semula jadi atau bahan buangan yang masih digunakan untuk tujuan mencantikkan persekitaran sekolah. Manakala tumbuh-tumbuhan, benih sayuran atau bunga sebagai hiasan juga akan dibawa oleh ibu bapa ataupun masyarakat setempat untuk menghiasi 5 tapak projek yang telah dicadangkan. Tabung pengguna pelajar ini akan digunakan untuk pembinaan menambah ruang bilik makmal yang telah usang dengan sebuah harga bernilai RM60,000 termasuk peralatan makmal yang lengkap. Manakala tabung aktiviti pelajar boleh digunakan untuk menampung kos sukarelawan yang terdiri dari pelajar dan juga pensyarah daripada UUM. Seterusnya, cadangan pelaksanaan. Yang pertama, mengindahkan persekitaran sekolah.
Mewujudkan suasana landscape sekolah yang ceria sehingga merangsang pelbagai aktiviti pembelajaran. Konsep pelaksanaan adalah berdasarkan sistem persaingan melalui pertandingan yang memberikan ganjaran kepada pemenang. Projek ini merupakan projek secara berterusan kerana melibatkan penanaman tumbuhan, sayuran dan bungaan yang mana ia memerlukan penjagaan. Yang kedua, menaik taraf teknologi maklumat dan komunikasi. Ia memberikan ruang kepada pelajar untuk menggunakan teknologi yang ada supaya mereka kekal bersaing seiring dengan pelajar sekolah bandar. Yang ketiga, kursus motivasi kepada pelajar dan ibu bapa. Motivasi ini memberikan pelajar lebih bersemangat untuk meneruskan pengajian mereka dan ibu bapa lebih cekal untuk menghantar anak ke sekolah walaupun terdapat pelbagai halangan sebagai pelajar di kawasan luar bandar. Yang keempat, acara sukan rakyat. Bagi memahami budaya di suatu tempat, acara sukan rakyat dilihat dapat membantu untuk mengenali lebih dekat adat dan budaya sesuatu kaum. Tambahan lagi, ia dapat mengeratkan lagi ukhuwah antara komuniti dan pihak sekolah. Yang kelima, program pembelajaran. Program berbentuk santai Learning is Fun yang merangkumi subjek STEM dan motivasi termasuk pengenalan robotik, smart farming, drones, 3D printing dan banyak lagi untuk dipelajari dan diterokai oleh semua golongan terutama pelajar aliran sains di sekolah. Yang terakhir, majlis makan malam. Bagi menghargai semua pihak yang terlibat majlis makan malam dianjurkan sebagai majlis penutup dan penyampaian hadiah kepada semua pemenang. Agihan sumbangan daripada Yayasan Ikhtiar kepada pelajar yang kurang berkemampuan juga akan diserahkan pada majlis berkenaan termasuk agihan komputer riba kepada pelajar bagi memastikan pelajar akan tetap meneruskan pelajaran walaupun dalam keadaan di luar jangka seperti COVID-19. Kesimpulan daripada program ini, program Prihatin 2000 ini merupakan program khidmat masyarakat secara bersepadu yang dilihat dapat membantu komuniti dan pelajar yang akan memberi manfaat kepada seramai 120 orang pelajar di sekolah luar bandar. Program ini dilihat dapat mewujudkan persekitaran yang baik kepada pelajar, meningkatkan hubungan antara komuniti dan sekolah secara dapat menarik minat pelajar untuk terus hadir ke sekolah dengan menikmati pelbagai kemudahan yang memberi keselesaan. Yang terakhir, sekiranya program ini berjaya, ia akan diteruskan ke sekolah-sekolah luar bandar yang lain agar manfaat daripada program ini turut dirasai oleh semua lapisan masyarakat luar bandar di Malaysia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.